satu program yang amat penting sebenarnya, program survival remaja Muslim. Untuk menjadi hebat, untuk menjadi kita lebih cemerlang, inilah permulaan dia. Yang mana kita tahu bahawa kalau kita sebagai anak-anak remaja Muslim yang kita cita-citakan, satu hari anak-anak ini akan memimpin negara, anak-anak ini akan mengubah nasib negara kita. Inilah program permulaan yang baik, satu program yang mana anak-anak esok akan ingat bahawa program inilah membantu kita pada masa akan datang. Kita kena ingat bahawa kita tidak akan senang siasa. Kita akan diduga, macam-macam dugaan yang akan kita terima. Hari ini kita bersama ibu ayah, satu hari kita akan tinggal seorang. Mungkin ibu kita, mak kita akan kembali ke rahmatullah lebih awal. Kita tak tahu. Jadi camp ini sebenarnya mengajar kita untuk kita merasa bagaimana keadaan. Memang tak sama, keadaan tu lebih teruk sebenarnya, tapi anak-anak akan merasa bahawa inilah permulaan sebenarnya yang telah diajar. Pada satu hari nanti kita akan merasai satu perkara yang Allah duga kita, bukan Allah tak sayang kita, tapi Allah duga kita. Kita tak tahu di antara kita ini. Tapi minta-minta semua ibu ayah kita panjang umur, tapi kita tak tahu satu hari kita akan diduga perkara-perkara tersebut. Jadi sebagai anak, kita kena ingat bahawa hari ini memang kita dalam keadaan senang. Anak saya sendiri pun cuti sekolah ni, lepas subuh semua sambung. Kan? Sambung tak lepas subuh? Sambung tak lepas subuh? Tak sambung tidur? Oh, baik, alhamdulillah. Orang Coral Heights dia tak sama dengan orang Izora. Orang Izora dia sambung. Jadi inilah keadaan cuti sekolah. Sebenarnya kita dalam keadaan yang cukup terlampau istimewa sekarang. Makan senang, mandi senang, jalan senang, semua senang, berbanding dengan generasi ayah-ayah, anak-anak yang ada hari ini. Dulu pergi sekolah, selamatkan kasut kaki ayam supaya kasut tak kotor. Kita jalan dalam lumpur, dalam lopak kita jalan. Tapi anak hari ini saya tengok tadi, selipar putus dia tak boleh nak jalan. Betul tak? Dia datang lambat je, sebab dia tak nak jalan. Sakit kaki, memang kena batu tu sakit, tak saya nafikan. Tapi anak dulu boleh berlari atas batu, atas batu kerikil tu boleh berlari. Kenapa? Memang itu hari-hari kita jalan. Jalan tak ada yang elok, tak ada jalan tar lagi ketika tu. Jalan dalam keadaan lopak-lopak air. Yang kita selamatkan, kita gantung kasut dekat dada kita supaya kasut tak kotor sampai sekolah. Perbezaan dia dengan anak sekarang. Jadi inilah sebenarnya keseronokan. Esok satu hari anak-anak kita kena belajar masak sendiri dalam camp. Bagaimana seronoknya, walaupun tumis ikan sardin akan merasa seronok. Ini yang patutnya bukan sehari, tapi 2-3 hari. Letak di sini tinggal je. Pandailah nak makan apa, masak nasi mentah. Kena latih begini sebenarnya, supaya kita menjadi orang Muslim yang betul-betul hebat. Letak kita di mana, kita akan hidup. Hari ini kalau mak masak satu lauk, anak semua komen, betul tak? Tak. Orang Coral Heights hebat. Masak satu lauk, semua komen. Kenapa satu lauk ikan kering goreng je? Tapi itu dulu kenyataan dia. Dia dapat ikan kering, ikan kering goreng, dapat ikan kembung goreng. Itu satu lauk saja. Kalau ada pun sikit sayur. Tapi hari ini, anak-anak hari ini hebat. Makan nak pizza, nak KFC, nak McDonald. Tapi hari ini kita lihat apa yang terjadi kepada generasi sekarang, yang kita khawatir jika Allah duga kita tak mampu lagi untuk kita menjadi generasi terhebat. Ini yang kena ingat. Latihan hari ini adik-adik kena ingat bahawa walaupun tak cukup hebat latihan ini, secara keseluruhannya, apabila kita lihat dalam lumpur sedikit dah rasa takut, rasa jijik,
Tapi ini yang harus kita lalui pada masa akan datang. Generasi ini yang akan melalui masa tersebut. Generasi ini yang akan menjadi pewaris. Siapa nak ke Bendang balik pada masa akan datang? Siapa nak ke ladang sawit pada masa akan datang? Tapi bukan cara yang ada sekarang. Mungkin menjadi pengurus, mungkin menjadi pengusaha penanam padi yang besar di Seremban, di Negeri Sembilan ini. Sebab sekarang dah mula banyak tanam padi. Siapa yang nak mengusahakan? Hari ini kita lihat apa yang berlaku di Negeri Sembilan. Yang tanam padi bukan anak Negeri Sembilan, orang luar yang datang tanam padi, pengusaha-pengusaha luar yang datang tanam padi. Jadi kita nak generasi yang ada ini tak semuanya jadi doktor, tak semuanya jadi engineer. Kita nak semua bidang kita kuasai kembali. Pengeluar makanan kita nak orang Islam, pemproses makanan kita nak orang Islam. Kita nak engineer yang hebat daripada orang Islam, yang banner, macam-macam kejuruteraan baru. Ini yang kita kena fikirkan hari ini. Anak-anak yang terpilih esok dalam bidang mereka kena fikir untuk menjadi generasi yang paling hebat. Kerana Allah pilih dia. Kalau masuk dalam bidang engineering, jadilah engineer yang paling hebat. Maksud saya, ingat bahawa anak ini dipilih oleh Allah bukan nak cari gaji besar, nak cipta sesuatu yang lebih hebat pada masa akan datang. Kalau menjadi petani yang hebat, walaupun kawasan tak luas, mampu keluarkan hasil pertanian yang hebat. Ini yang dilakukan oleh anak-anak Yahudi sekarang. Kawasan mereka bukan kawasan pertanian yang luas, tapi mereka mampu ekspor makanan-makanan kepada negara luar. Ini yang orang Yahudi buat. Macam mana mereka cipta robot, mereka cipta komputer, mereka cipta perisian komputer yang hebat-hebat. Kerana apa? Dalam hati dia mereka dipilih sebagai orang Yahudi yang hebat untuk cipta kemudahan ini, untuk habiskan seluruh selain daripada bangsa Yahudi. Tak kira Islam, tak kira Kristian, mereka habiskan, mereka hancurkan. Mereka tahu akan menjadi pengguna. Jadi anak yang ada hari ini kena fikir, kalau esok dipilih oleh Allah SWT dalam bidang masing-masing, jadilah yang terhebat. Ini yang kita nak. Jangan takut, cabaran tetap ada. Bagaimana kita lihat sejarah mereka disingkirkan daripada bumi mereka di Israel dulu, mereka sampai ke Amerika. Kita lihat macam mana orang Amerika memandang orang Yahudi ketika itu. Nak masuk sekolah tak boleh, nak berniaga tak boleh orang Yahudi. Apa mereka buat? Mereka bangunkan sendiri bidang ekonomi mereka, pendidikan mereka. Lepas tu mereka challenge untuk masuk ke kolej. Macam mana tak boleh masuk ke kolej? Kerana mereka Yahudi. Kerana ketika itu orang Kristian tak suka orang Yahudi di Amerika. Dan orang Yahudi ni kata, kita buat pertandingan dalam sekolah, buatlah soalan apa pun, bertanding di antara anak Kristian dengan anak Yahudi. Apa yang berlaku? Markah tertinggi semua anak Yahudi. Akhirnya sekolah terpaksa terima anak Yahudi ini di sekolah, di kolej-kolej di Amerika. Ini yang berlaku. Itu permulaannya. Setelah itu mereka tak dapat bantuan. Apa yang mereka lakukan? Mak bapak mereka korbankan semua. Ekonomi bantu anak-anak yang berjaya. Datu dengan syarat anak yang berjaya ini kena pastikan bahawa mereka akan pastikan bahawa mereka paling berjaya dalam sekolah tersebut atau kolej tersebut. Dan ini berlaku. Masa berubah, akhirnya kita lihat hari ini yang berjaya di Amerika adalah anak-anak Yahudi yang dulunya susah, bapaknya duduk merempat di bumi Amerika ketika itu, dan hari ini mereka menguasai segala-galanya. Ini orang Yahudi. Kita orang Islam hari ini duduk dalam bumi orang Islam, bumi Muslim ini, kita nak jadi lebih hebat daripada mereka. Ini yang anak-anak kena fikirkan. Bukan kita bersaing sesama kita hari ini. Kita tak nak bersaing sesama kita, tapi kita nak bangunkan sesama kita hari ini. Persaingan sesama kita tak akan berjaya. Yang berjaya adalah kita sama-sama bangunkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang terhebat. Kalahkan orang Yahudi. Ini yang kita kena fikirkan. Anak-anak yang ada di depan ini kena fikirkan satu hari anak ini akan paling berjaya. Dan apabila dia berjaya, dia
bawa kawan-kawan dia untuk lebih berjaya daripada yang ada. Ini baru kita boleh jadi orang Islam yang hebat. Hari ini kita lihat, kalau keluarga ini berjaya, dia tunjuk bahawa keluarga ini berjaya, keluarga ini gagal, anak dia ni masuk pusat latihan, pusat latihan dadah serenti, buat diploma di sana, buat ijazah di sana. Kita rasa seronok pula kita ceritakan keaiban jiran kita hari ini. Sedangkan hari ini kita kena fikirkan anak-anak kita yang gagal. Ini yang patut kita fikirkan. Ke mana arah kita nak tujukan anak-anak yang gagal. Anak yang berjaya kita kena bimbing terus berjaya. Ini yang harus kita buat hari ini. Kerana itu anak-anak yang di depan saya yakin ada 52 orang. 52 harus jadi yang terhebat. Apa bidang sekalipun, kena pastikan kita buat yang terhebat. Bukan kerana diri sendiri, keluarga kita, bukan nak gaji besar, tapi kena ingat bahawa kita ada tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi anak generasi yang hebat. Kalau ada di kalangan rakan-rakan yang mula nakal, ini dah besar sikit dah ni, dah mula nakal, yang mula start isap rokok, tolong bagi tahu bapa dia, kalau sayangkan rakan kita. Boleh? Boleh tak? Boleh tak? Ramai tak isap rokok? Tak ada kan? Alhamdulillah, budak Coral Heights memang hebat. Jadi ini yang kita kena buat. Itu yang pertama. Kalau ada yang nakal sikit, yang nak cuba buat kerja bukan-bukan, tolong bagi tahu. Kalau adik-adik semua boleh buat, saya yakin 10 tahun lagi Coral Heights akan menjadi contoh anak-anak hebat yang lahir di situ. 10 tahun lagi. Dan saya juga minta kepada pengarah program, pengurusi program dan seluruh ibu bapa bahawa mulai hari ini tolong latih. Di kalangan anak ini ada pemimpin. Di kalangan anak ini ada yang mampu memimpin rakan-rakan yang lain. Jadikan mereka fasilitator. Jadikan mereka pemimpin. Jadikan mereka imam. Jadikan mereka anak yang mampu baca doa. Tak payah panggil Ustaz Rosmin. Bukan tak payah Ustaz Rosmin baca doa bagus, tapi kita nak hari ini generasi yang akan mengganti kita. Kalau boleh Qiyamul Lail pun anak bawa, Ustaz Rosmin duduk belakang. Boleh? Dah ada boleh tu? Dah ada yang boleh dah ni. Jadi saya rasa 2-3 tahun dah ada pemimpin yang hebat. Ustaz dah boleh kita punya pengurusi yang sentiasa buat program untuk anak muda ni dah boleh serah kepada mereka dan kita monitor saja. Saya yakin dah boleh dah. Dah boleh serah, kita tengok je daripada jauh, kita lihat mereka berkembang dengan cukup hebat. Dan inilah pemimpin yang akan melatihlah generasi yang akan datang. Anak-anak kita yang form 4, form 5 ni dah boleh latih lah. Mereka tunggu result SPM esok, mereka dah boleh bawa satu program yang baru yang menjiwai anak-anak muda. Ini yang kita nak hari ini. Hari ini kita tertinggal kerana kita tak yakin dengan anak-anak kita. Kita tak yakin mereka boleh buat. Tapi apabila kita lihat 5 tahun akan datang, anak-anak kita dah boleh jadi imam, anak kita dah boleh menguasai keseluruhan, saya yakin bahawa Coral Heights tak akan menghadapi masalah dalam kepimpinan pada masa akan datang. Dan kita harap pemimpin-pemimpin juga akan datang di kalangan anak-anak Coral Heights untuk memimpin Sikamat Negeri Sembilan dan Malaysia pada masa akan datang. Ini harapan saya, insya-Allah. Saya yakin memang ada di kalangan anak-anak ini. Dan saya harap program ini tak terhenti. Saya yakin pimpinan-pimpinan yang ada di belakang, yang ada di depan memikirkan program yang terbaik untuk anak-anak. Inilah hebatnya Taman Coral Heights. Bukan saja pengisian di surau diisi dengan baik, taman diisi dengan baik, program persatuan taman diisi, KRS, KRT cukup baik. Dan hari ini anak-anak mendapat manfaat daripada pemikiran ayah-ayah kita hari ini yang sanggup korbankan cuti.
Ayah kita sanggup korbankan cuti, ibu kita sanggup duduk sini sama nak tengok anak kita hari ini. Jadi inilah satu program yang baik, teruskan pada masa akan datang. Dan anak-anak balik dengan satu semangat. Memang tak puas, tahun depan buat yang hebat lagi, panjangkan masa lagi. Jadi ingat, sebagai anak yang telah dipilih dalam banyak-banyak, ramai-ramai dalam ramai anak-anak di Coral Heights, tuan, anak-anak yang ada hari ini adalah anak-anak yang dipilih khas untuk memimpin Taman Coral Heights. Jadi saya minta, apabila telah dipilih, Allah pilih bukan suka-suka. Sebab mak bapak ni selalu tak ada masa, nak hantar anak program pun tak ada masa. Tapi hari ini Alhamdulillah 52 orang telah dipilih khas. Jadi apabila dipilih khas, mohon dah kerajaan Majlis Agama Islam bantu hari ini. Di samping itu mak bapak bantu lagi. Anak-anak berjaya dalam satu program yang baik ini. Anak-anak harus ingat, anak-anak ada hutang. Bukan Majlis Agama Islam bagi percuma. Majlis Agama Islam dapat duit pun daripada rakyat yang ramai. Ingat tak? Bukan duit datang macam tu. Duit daripada penderma, daripada orang bayar zakat, daripada orang bayar. Segala-galanya kerajaan Majlis Agama Islam bagi kepada anak-anak untuk program begini. Jadi ingat bahawa ada hutang yang perlu dibayar kepada seluruh masyarakat. Hutang tersebut adalah menjadi insan yang terhebat, Muslim yang terhebat. Dan semoga berjaya. Saya ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada penganjuran seluruh yang menganjurkan program pada pagi ini. Dan saya harap anak-anak terus berjaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.